Dan termasyhurlah di setiap negeri bahawasanya Demang Lebar Daun mendapat anak Raja 3 bersaudara dari Bukit Siguntang dan daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain. Maka datanglah Patih Suatang, Raja Minangkabau ke Palembang bersama pegawai dan rakyatnya untuk meminta salah seorang anak raja tersebut untuk dirajakan di alam Minangkabau. Maka Demang Lebar Daun pun memberikan kepadanya seorang daripada 3 beradik itu yang bernama Sang Si Perba serta dengan sekalian alatnya. Maka Patih Suatang pun membawa Sang Si Perba kembali ke alam Minangkabau dan dia dirajakan di sana. Ketika waktu baginda memerintah di alam Minangkabau, terdapat sebuah pokok jelatang ayam yang tumbuh terlalu besar. Maka digunakan untuk membuat tiang balai baginda. Selain anak cucu baginda, tiada siapa yang dapat duduk di sana kerana kegatalan. Kemudian batang saluguri, batang pulut-pulut dan ruyungnya masing-masing digunakan untuk membuat baluhan tabur, baluhan gendang dan tentara lembing yang menjadi pagar istana baginda. Disebabkan itulah alam Minangkabau dinamai pagar ruyung. Terdengarlah kabar dari Tanjung Pura bahawasanya rajanya mangkat. Maka datanglah patihnya ke Palembang untuk meminta salah seorang anak raja itu dari Demang Lebar Daun untuk diangkat menjadi raja di Tanjung Pura. Maka diberikanlah kepadanya Krishna Pandita dengan alatnya. Hinggalah nilai utama di kerajaan Palembang dalam jagaan Demang Lebar Daun. Setelah beberapa lama nilai utama bergelar Seri Tribuana, maka baginda pun hendak beristeri. Jadi baginda menitahkan untuk memanggil Demang Lebar Daun. Demang Lebar Daun pun datang menghadap dan dengan beradatnya menanyakan kepada baginda tentang hajatnya memanggil beliau menghadap. Maka titah Seri Tribuana, adalah kita memanggil paman ini kerana kita berniat untuk beristeri. Bolehkah paman tolong carikan untuk kita? Maka sembah Demang Lebar Daun, baiklah tuanku, yang mana titah duli tuanku yang maha mulia Patik Junjung. Maka Demang Lebar Daun pun mengumpulkan semua anak-anak Raja Palembang yang baik dan dipersembahkan kepada Seri Tribuana. Pada pagi setelah baginda beradu bersama salah seorang anak raja itu, baginda mendapati anak raja itu tiba-tiba kedal. Maka baginda mengembalikan anak raja itu kepada Demang Lebar Daun dan memintanya untuk mencarikan yang lain. Maka dipersembahkan kepada baginda anak raja yang lain. Akan tetapi setelah beradu, perkara yang sama berlaku kepada anak raja tersebut dan anak-anak raja seterusnya sehingga habis anak-anak raja di Palembang yang baik. Hatta tersebarlah kabar angin sehingga terdengar oleh Seri Tribuana tentang kecantikan paras rupa anak Demang Lebar Daun. Maka baginda pun berahilah akan anak Demang Lebar Daun. Baginda ingin meminta anak Demang Lebar Daun itu tetapi takut ditolak oleh Demang Lebar Daun. Disebabkan itu baginda menjadi sedih dan tidak keluar berjumpa orang. Setelah beberapa hari baginda tidak bersemayam di balainya, Demang Lebar Daun pun bertanya kepada dayang-dayang, dah berapa hari dulu yang di Pertuan tak keluar berjumpa orang? Dayang-dayang pun menceritakanlah tentang perilaku-perilaku baginda kepada Demang Lebar Daun. Setelah mendengar apa yang diceritakan dayang-dayang, terdetiklah di dalam hati Demang Lebar Daun. Ada sesuatu yang membuatkan anak raja ini bersedih nampaknya. Baik aku bertanya kepadanya. Maka setelah berfikir, beliau menyuruh dayang-dayang memberitahu Seri Tribuana bahawasanya dia ingin menghadap baginda. Maka Seri Tribuana pun keluar bersemayam di hadap Demang Lebar Daun dengan mukanya yang pucat dan tidak berseri selaku ada menerau berahi. Maka sembah Demang Lebar Daun, daulat tuanku, Patik berdatang sembah. Apa sebab maka dulu tuanku tiada keluar bersemayam seperti sedia kala? Apakah ada sesuatu yang tuanku kehendaki tetapi tidak tuanku dapatkan? Kerana Palembang ini milik tuanku. Patik sekalian ini hamba yang khas sekadar membalai sahaja. Jangan setara lain yang lain. Yang dulu tuanku kehendaki tiada akan tuanku peroleh. Jikalau atas nyawa patik sekalian dulu tuanku kehendaki, patik persembahkan.
Jikalau tiada yang demikian, patik ini bukanlah patik sekalian hamba Melayu. Setelah mendengar kata-kata Demang Lebar Daun itu, maka terdetiklah di dalam hati baginda. Kalau begitu, aku bagi tahulah apa yang aku terpendam di dalam hati ini. Mudah-mudahan ku peroleh kerana tiada tertanggung berahiku ini. Maka titah baginda, adapun apa yang terpendam dalam hati hamba ini terlalu besar. Jikalau hamba katakan pun tiada akan hamba peroleh. Maka demikianlah hal hamba. Maka sembah Demang Lebar Daun, daulat tuanku, mengapa tuanku berlindung titah lagi? Kerana sembah patik ke bawah duli yang maha mulia telah putus. Tiada hamba Melayu yang mampu menyalahi kehendak tuannya. Maka titah baginda, adalah hamba mendengar kabar paman kononnya mempunyai seorang anak perempuan yang amat cantik paras rupanya. Jikalau begitu, dengan ikhlas paman, inilah yang hamba pohonkan kepada paman.